Hanya tinggal beberapa jam lagi sebelum berlakunya peristiwa penamat riwayat. Haiwan-haiwan gergasi yang berjalan megah di atas muka bumi. Dinosaur. Di sekolah kita diajar bagaimana sebuah asteroid melanda bumi dan menyebabkan kepupusan besar-besaran terhadap dinosaur. Bagi kebanyakan orang, peristiwa dahsyat ini seolah-olah seperti petikan jari, sama ada yang bersisik atau berbulu, hilang dalam sekelip mata. Terima kasih kepada teknik paleontologi, kini kita telah berjaya menaik taraf pengetahuan kita mengenai kepupusan dinosaur. Kematian dinosaur dalam skala besar adalah pantas pada skala masa kosmik, tetapi perlahan pada skala hayat manusia. Kekal hingga akhir video ini untuk mengetahui punca sebenar kepupusan dinosaur. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, dinosaur ialah sekumpulan reptilia yang telah hidup di bumi selama kira-kira 245 juta tahun. Istilah dinosauria berasal dari dinos Yunani yang bermaksud hebat dan menakutkan, manakala saurus bermaksud cicak. Fosil dinosaur telah ditemui di semua 7 benua. Semua dinosaur spesies bukan burung telah pupus kira-kira 66 juta tahun dahulu. Hasil kajian mendapati terdapat kira-kira 700 spesies dinosaur telah pun pupus. Burung moden adalah jenis dinosaur kerana mereka berkongsi susur galur moyang yang sama dengan dinosaur bukan burung. Dinosaur yang paling awal diketahui muncul semasa zaman Trias, kira-kira 250 ke 200 juta tahun yang lalu, iaitu kala pada masa antara 200 ke 250 juta tahun dahulu, yang merupakan kala terawal dalam era Mesozoik. Dinosaur berkembang menjadi kumpulan haiwan yang sangat ganas dan besar dan mempunyai kepelbagaian spesies serta ciri-ciri fizikal, termasuk burung moden, bertentangan dengan apa yang difikirkan oleh ramai orang. Tidak semua dinosaur hidup dalam tempoh geologi yang sama. Sebagai contoh, Stegosaurus hidup semasa era akhir Jurassik, kira-kira 150 juta tahun dahulu. Tyrannosaurus Rex hidup semasa zaman Kapur, iaitu kala masa geologi kira-kira 67 ke 140 juta tahun dahulu dan merupakan kala termuda dalam era Mesozoik. Stegosaurus telah pupus selama 66 juta tahun sebelum Tyrannosaurus mula menjarah kawasan dan menguasai zaman dinosaur sebagai pemangsa karnivor paling mengerikan pernah berada di bumi. Semasa era Mesozoik, yakni tempoh lebih daripada 180 juta tahun merangkumi tempoh Trias, Jurassik dan Kapur, spesies dinosaur bukan burung berkembang menjadi spesies dinosaur burung. Dinosaur burung ini adalah burung pertama dan peneraju spesies unggas. Setiap dinosaur bukan burung telah pupus 66 juta tahun dahulu. Kebanyakan dinosaur theropod seperti Tyrannosaurus mempunyai gigi yang runcing, sedikit melengkung ke belakang dan bergerigi. Mata tajam menembusi daging dan gerigi membantu menghirisnya dengan menangkap dan mengoyak serat otot. Karnivor ini tidak memotong atau mengisar makanan mereka. Mereka menelan ketulan secara keseluruhannya. Dinosaur pemakan tumbuhan mempunyai gigi pelbagai bentuk yang direka untuk diet khusus mereka. Triceratops, sebagai contoh, mempunyai ratusan gigi yang membentuk dinding pepejal dengan rabung yang tajam. Gigi itu digunakan untuk memotong tumbuh-tumbuhan. Haiwan herbivore lain seperti Anatotitan mempunyai gigi rata lebar yang mereka gunakan untuk mengisar tumbuh-tumbuhan yang sukar dikunyah. Dinosaur berleher panjang seperti Diplodocus mempunyai gigi panjang seperti pensel yang mereka gunakan untuk mencabut daun dari dahan. Dinosaur ini menelan keseluruhan dahan tersebut. Mereka juga menelan batu-batu kecil dipanggil gastrolith, berkemungkinan besar untuk mengisar makanan di dalam perut mereka, sama seperti yang dilakukan oleh burung moden, seperti burung nuri merah dan ayam hari ini. Dengan menjejak peninggalan tapak, saintis
boleh menganggarkan ketinggian dinosaur yang meninggalkan jejak tersebut. Jejak kaki juga boleh memberikan petunjuk tentang jenis dinosaur. Kesan tapak kaki kuku 3 yang tajam bermakna tuan empunya badan berkemungkinan adalah theropod dan biasanya mereka adalah karnivor. Kesan tapak 3 jari dengan jari kaki bulat mungkin milik dinosaur ornithopod, sejenis herbivore. Dan pasangan kaki tidak sama berkemungkinan besar adalah dinosaur berkaki 4, berleher dan berekor panjang yang dipanggil sauropod, kumpulan herbivore yang lain. Burung moden atau spesies unggas dinosaur mempunyai ciri rangka yang hampir sama dengan beberapa dinosaur bukan burung. Perkembangan ciri-ciri bulu meningkat sebelum evolusi menjadi haiwan yang boleh terbang. Bulu ini pada mulanya diguna sebagai pemikat pasangan berlawanan atau sekadar memanaskan badan sebelum ia berevolusi dengan keupayaan terbang. Dinosaur ini hidup dalam kawanan masing-masing, memburu, makan dan kitaran tersebut berulang setiap hari selama jutaan tahun. Haiwan-haiwan liar dan ganas ini tidak tahu mara bahaya yang bakal menimpa mereka. Sehinggalah beberapa peristiwa serangan batuan berapi dari langit. Haiwan-haiwan gergasi ini tidak sesekali menjangkakan hari ini akan menjadi hari terakhir mereka. Langit terbakar dengan jalur-jalur merah, lembayung dilapisi dengan warna oranye gelap. Dinosaur-dinosaur ini kemudiannya mendongak tepat pada masanya untuk melihat kilatan kilat yang menyala-nyala di seluruh langit. Asteroid itu kemudiannya menghempas bumi dan menghasilkan letupan dahsyat, memusnahkan 3/4 kehidupan di bumi. Peristiwa ini menggambarkan peristiwa kepupusan besar-besaran Cretaceous Paleogene, satu detik monumental terkenal yang berlaku kira-kira 66 juta tahun yang lalu. Ia adalah kisah memukau yang telah kita dengar berkali-kali sejak sekolah rendah. Tetapi kajian yang diterbitkan baru-baru ini mendapati ianya kurang tepat. Penyelidikan baru menunjukkan kematian dinosaur bersifat perlahan mengalami kepupusan secara beransur-ansur berbanding kematian yang mengejut. Laporan yang diterbitkan mempersoalkan idea bahawa dinosaur merosot akibat kesan 2 hentaman asteroid, di mana salah satu asteroid yang lebih kecil sebenarnya muncul lebih lewat daripada asteroid yang lebih besar. Asteroid yang lebih besar ini dikenali dengan nama kawah hentamannya Cyclops, didapati dihentam di semenanjung Jukatan Meksiko. Kawah yang terkenal ini terbentuk melalui asteroid kira-kira 66 juta tahun yang lalu. Ukiran kawah Cyclops berukuran 150 km dengan kedalaman 19 km. Saintis menggerudi ke bawah untuk mencari lapisan berbatu seusia pada masa pembentukan Cyclops dan mereka menggunakan kaedah seperti pentarikhan isotop untuk menganggarkan usia batu itu. Cyclops terbentuk hasil daripada asteroid yang secara amnya dipercayai telah memusnahkan 75% kehidupan tumbuhan dan haiwan di bumi, termasuk dinosaur yang tidak dapat terbang. Satu lagi asteroid pemusnah dikesan di Ukraine, iaitu kawah hentaman Baltish. Ia selebar 24 km dengan kedalaman kurang dari 1 km. Kedua-dua impak ini berlaku pada jarak masa 500,000 tahun. Dari segi astronomi, tempoh masa ini tidak lama. Hentaman Baltish berlaku pada era pemanasan global di mana ia dikenali sebagai era hypertherma dan dikatakan meningkatkan aktiviti gunung berapi. Ia tidak dinafikan asteroid itu mungkin tanda kematian besar-besaran dinosaur, tetapi dinosaur diambang kepupusan jauh sebelum hentaman. Malah penurunan populasi dinosaur mungkin bermula 76 juta tahun yang lalu semasa era Campanian, 10 juta tahun sebelum asteroid menyerang. Dua faktor yang mungkin mempunyai kesan terbesar terhadap kepupusan dinosaur. Yang pertama, iklim yang berubah-ubah, termasuk suhu global yang menyejukkan, dan yang kedua, kepupusan dinosaur herbivore. Hentaman berganda asteroid tidak semestinya membunuh dinosaur, tetapi faktor persekitaran dan populasi turut mempengaruhi riwayat dinosaur. Analisis lanjut menunjukkan bahawa jumlah penurunan dinosaur pada skala global mungkin telah dicetuskan oleh kemerosotan herbivore. Penyelidikannya menunjukkan dinosaur tidak dapat pulih daripada dua hentaman ini. Kadar kemunculan spesies baru dinosaur tidak dapat mengimbangi kadar kepupusan
yang membawa kepada penurunan kepelbagaian dinosaur. Malah kemerosotan dinosaur sangat teruk. Penyelidik berpendapat bahawa T-Rex mungkin satu-satunya spesies yang masih hidup di bumi setelah berlakunya peristiwa tersebut. Persoalan mengapa dinosaur bukan dari spesies unggas setelah pupus 66 juta tahun dahulu masih tidak dapat diselesaikan kerana ciri-ciri fosil bersifat kasar. Kepupusan secara tiba-tiba yang disebabkan oleh asteroid adalah hipotesis yang diterima umum dan masih diperdebatkan sama ada dinosaur mengalami kemerosotan atau tidak sebelumnya lagi. Untuk pengetahuan anda, selepas hentaman asteroid, bumi diliputi asap tebal yang menyukarkan cahaya matahari menembusi bumi, sekaligus menidakkan penerimaan nutrien vitamin D3 pada telur dinosaur. Embrio tidak dapat berkembang dengan sihat, seterusnya mati, menamatkan hayat dinosaur dan meninggalkan kesan tinggalan kepada kita. Pencapaian pendaratan bagi sains. Selepas mengembara lebih 6.2 bilion kilometer untuk tiba ke asteroid Bennu dan kemudian pulang semula ke bumi, probe OSIRIS-REx berpisah keluar dari kapsul sampelnya tatkala ia berada 101,000 kilometer di atas bumi. Kapsul itu mengandungi kira-kira 250 gram batu dan bahan lain daripada Bennu. Bahan yang boleh membantu menjawab beberapa soalan terhangat saintis mengenai asal-usul kehidupan di bumi dan hari-hari awal sistem suria kita. OSIRIS-REx ialah misi pemulangan sampel asteroid pertama NASA. Ia dilancarkan pada September 2016 dalam perjalanan untuk meneroka asteroid berhampiran bumi yang dipanggil Bennu. Selepas tiba pada 2018, OSIRIS-REx menghabiskan hampir 2 tahun mengorbit dan memetakan Bennu dan mengkaji rupa buminya yang lasak sebelum melaksanakan tugas utamanya. Pada 20 Oktober 2020, kapal angkasa itu meneroka ke kawah kecil di hemisfera utara asteroid. Ia mengelak batu bergerigi dan batu yang menjulang tinggi dan menjunamkan lengannya ke permukaan yang kurang keras. Menggali 6 tan serpihan sambil mengumpul kira-kira 250 gram bahan, OSIRIS-REx menyimpan khazanah untuk dibawa pulang dan menutup kapsul pulangan sampelnya. Ia meninggalkan asteroid ini pada Mei 2021 memulakan pelayaran sejauh 1.2 bilion kilometer kembali ke bumi. Kita akan menyelusuri bagaimana NASA mengambil sampel dari asteroid ini dan memulangkannya semula ke bumi. Astrolab membawa anda Asteroid Bennu. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, dengan misi OSIRIS-REx, NASA akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelum ini, iaitu mengumpul dan memulangkan kembali sedikit debu daripada salah satu asteroid kecil sistem suria. Bennu mempunyai 2 kon berbatu gergasi yang telah dihancurkan bersama-sama, mencipta asteroid setinggi bangunan Empire State. Ia membawa debu yang menjadikan planet dan molekul yang membawa kepada kehidupan. Di bumi, kapal angkasa NASA OSIRIS-REx merancang untuk mengumpulkan sekurang-kurangnya 60 gram permukaan berdebu asteroid untuk dihantar semula ke bumi. Tetapi untuk mendapatkan sampel walaupun dari jasad kecil seperti Bennu bukanlah mudah. Cabaran pertama ialah graviti. Graviti pada jasad yang agak besar seperti bulan merupakan suatu pecahan kecil dari bumi. Dan walaupun ia adalah satu pecahan kecil, tarikan graviti bulan kira-kira 1/6 dari bumi. Ia masih memiliki tarikan yang berat berbanding dengan komet dan asteroid yang boleh menjadi 1/80,000 graviti bumi.
Graviti Bennu adalah 1/10,000 berbanding bumi. Untuk kekal di orbit atau menyentuh permukaan, OSIRIS-REx tidak boleh bergerak dengan cepat. Malah ia perlu bergerak hanya sedikit pantas daripada siput apabila OSIRIS-REx menghala ke permukaan. Ia boleh meluncur perlahan ke bawah sampel dan ia mara dengan sedikit tolakan. Cabaran kedua dan lebih besar ialah mencari tempat yang selamat. Untuk mencuba banyak jasad kecil termasuk Bennu, timbunan batu yang ditarik bersama dari graviti bersama. Segala-galanya, daripada butiran debu mikroskopik hingga batu bersaiz rumah menutupi asteroid, meninggalkan hampir tiada permukaan rata untuk kapal angkasa mendarat. Jadi bagaimanakah saintis mengumpul sampel dengan selamat dari sistem solar ini untuk OSIRIS-REx? NASA beralih kepada alat pemetaan jasad kecil. Ia adalah program yang direka di Makmal Fizik Gunaan Johns Hopkins di Maryland. Program ini boleh mengambil imej dan data permukaan lain yang dikumpul oleh kapal angkasa dan menayangkannya pada objek 3D yang berbentuk seperti asteroid. Dalam kes Bennu, program ini menggabungkan peta 3D permukaan asteroid yang dibuat menggunakan dua teknik. Teknik pertama, melihat bagaimana bayang-bayang dan kecerahan permukaan, termasuk pada kawah, batu atau ciri permukaan lain pada asteroid kebiasaannya pada siang hari. Maklumat itu boleh digunakan untuk menentukan bentuk, ciri, kelengkungan dan cerut. Dengan harapan, ia juga boleh menemui retakan atau kerikil yang panjangnya tidak sampai 1 inci. Kaedah lain yang datang dari instrumen laser yang dipanggil OSIRIS-REx Laser Altimeter atau OLA. OLA mengimbas bahagian permukaan Bennu berpuluh-puluh kali untuk menentukan ketinggian setiap ciri mengikut tempoh masa pancaran laser untuk kembali dari tempat itu. Para saintis di Applied Physics Lab dan University York di Kanada menggunakan imbasan ini mendapatkan titik pada permukaan. Mereka kemudian menukar titik ini menjadi awan 3D berbentuk seperti permukaan. Kedua-dua teknik ini boleh digunakan untuk membezakan batu besar yang perlu dielakkan oleh kapal angkasa dari kawasan licin. Apabila digabungkan dengan alat pemetaan jasad kecil APLS. Peta ini mencipta pembinaan semula 3D lengkap permukaan asteroid. Setiap benjolan, kerikil dan celahan boleh dilihat dalam beberapa inci dari lokasi sebenar. Beginilah cara NASA mengenal pasti beberapa tempat yang cukup selamat untuk dijadikan sampel oleh OSIRIS-REx, termasuk Nightingale. Kawah tempat kapal angkasa akan mendarat dalam tempoh masa yang tidak lama. Tetapi peta 3D juga penting untuk membantu memberitahu kapal angkasa cara untuk pergi ke tapak sampel tanpa sebarang arahan. Para saintis dan jurutera biasanya bergantung pada graviti untuk membantu mengarahkan kapal angkasa ke kedudukan yang betul apabila mendarat di planet. Tetapi di Bennu, di mana gravitinya sangat lemah, kaedah itu tidak akan terbang. Sebaliknya, jurutera mengenal pasti titik laluan di permukaan Bennu. Para saintis membina peta 3D tanda tempat. Peta ini dibenamkan dalam OSIRIS-REx. Apabila kapal angkasa terbang di atas Bennu, ia boleh membandingkan permukaan di bawah dengan model atas kapal kerana ia menemui titik laluan. Kapal angkasa secara automatik menyesuaikan dirinya sehingga ia terbang ke tapak sampel. OSIRIS-REx akan menjadi kapal angkasa pertama yang pernah menggunakan teknologi autonomi sedemikian untuk mengumpul sampel. Saintis telah menemui cara bijak untuk mengemudi dan selamat mendarat di salah satu sistem solar yang ringan ini. Bennu adalah batuan purba yang lasak, terselamat dari era pembentukan sistem suria masa lalu yang berkecamuk, memberi clue petunjuk pada asal-usul kehidupan. Pada Oktober 2020, kapal angkasa NASA OSIRIS-REx mendarat di Bennu dan mengumpul sampel untuk dikembalikan ke bumi. Para saintis telah menjangkakan bahawa tag akan memberi sedikit impak kepada asteroid. Selepas penurunan perlahan, kepala pensampelan akan membuat sentuhan seketika, menyuntik sedutan gas dan menangkap segelintir bahan. Mungkin ia juga telah meninggalkan celah kecil di tapak sampel, jejak-jejak halus di dalam tanah. Apabila imej tag dipancarkan kembali ke bumi, ia kelihatan jauh lebih dramatik daripada apa yang dijangkakan. Walaupun pendaratannya perlahan, OSIRIS-REx telah menumbuk permukaan dan mencetuskan letupan bahan-bahan yang longgar, betantan batu dan kerikil meledak keluar sebagai serpihan kecil. Imej yang diterima sangat menakjubkan. Tetapi, kenapa permukaan asteroid Bennu sangat pelik? Jawapannya melibatkan kejelekatan dan daya tarikan yang boleh mengikat molekul bersama. Kejelekatan memberikan air ketegangan permukaan dan mengekalkan titisan bersama walaupun dalam persekitaran mikrograviti seperti
stesen angkasa antarabangsa. Bahan berbutir seperti tepung, gandum, koko dan habuk juga boleh mempamerkan kejelekatan yang menarik biji individu menjadi gumpalan pada benu. Saintis menjangkakan ia bertindak seperti sedikit gam di antara batu, menjadikan permukaan longgarnya lebih bersifat pepejal. Tetapi melalui peristiwa tag menunjukkan bahawa lapisan paling atas benu hampir tidak bersatu dan berubah bentuk di bawah tekanan seperti cecair. Analogi yang baik ialah lubang bola. Walaupun bola plastik itu pepejal, ia mudah meluncur melepasi satu sama lain dan melepasi kanak-kanak, seolah-olah jisimnya berkelakuan seperti cecair. Dengan teknologi Osiris Rex, kita kini tahu bahawa permukaan benu tidak disatukan oleh kejelekatan, akan tetapi oleh graviti atau graviti mikro dengan minit tarikan kurang daripada 100,000 tarikan bumi. Graviti bulan adalah 16% dan lebih daripada 16,000 kali lebih kuat daripada di benu. Akibatnya, bahan longgar di bawah permukaan bulan tersusun lebih rapat menjadikan permukaan bulan agak teguh. Jika 50 gram jisim besi pepejal melanggar bulan pada kelajuan yang sama seperti peristiwa tag, ia akan tenggelam ke dalam tanah pada hanya setengah sentimeter. Mengulangi eksperimen benu ini akan menghasilkan keputusan yang berbeza secara dramatik. Walaupun jisim akan menyerang dengan daya yang sama, ia akan menjunam 17 cm sebelum berhenti lebih 30 kali lebih dalam daripada di bulan. Benu secara konsisten menentang segala jangkaan saintis. Setiap penemuan baru mendedahkan satu lagi aspek dunia yang kecil tetapi sangat mengujakan ini. Dengan menggunakan data daripada Osiris Rex, kita kini mempunyai keupayaan untuk melihat ke masa lampau dan mencipta semula dengan tepat 30 saat pada asteroid Bennu. Pada 20 Oktober 2020, Osiris Rex membuat penurunan terakhirnya ke tapak sampel yang dipanggil Nightingale. Lelengan TAG-SAM diaktifkan dan ia menghampiri permukaan pada 10 cm sesaat. Kepantasan berjalan seekor serangga. Sesaat selepas bersentuhan, ia mengeluarkan satu kanister nitrogen bertekanan, meletupkan letupan zarah dan memacu bahan ke dalam kepala TAG-SAM untuk pengumpulan sampel. 6 saat selepas itu, ia bersentuhan semasa ia masih tenggelam ke dalam benu. Osiris Rex melancarkan pendorongnya untuk memulakan manuver mundur. Kebakaran enjin itu berlangsung selama 24 saat, terus menolak kapal angkasa dan dengan cepat memperlahankan penurunannya. Serpihan yang berterbangan dari penujah dan pelepasan gas melemparkan instrumen sains dan memasukkannya dengan debu. 9 saat selepas bersentuhan, apabila Osiris Rex telah tenggelam hampir setengah meter ke dalam benu, ia berbalik arah dan mulai naik. Pada 16 saat pertama, tanda kepala TAG-SAM muncul semula dari bawah permukaan ketika kapal angkasa terus memecut. 30 saat selepas sentuhan, Osiris Rex mematikan pendorongnya dan terbang deras dengan sampel benunya. Hampir 6 bulan kemudian, pada 7 April 2021, kapal angkasa itu kembali untuk penerbangan terakhir untuk mematikan jejaknya. Selepas manuver pelepasan terakhir pada Mei 2021, Osiris Rex memulakan perjalanan 2 tahun kembali ke bumi. Ia menyimpan khazanah berharga seberat 250 gram sampel asteroid Bennu, kurniaan khazanah saintifik yang ditakdirkan untuk penemuan pada masa hadapan. Dan ini adalah cara
Osiris-Rex meneruskan legasi menakjubkan meneroka sistem suria melalui pemulangan sampel. Kita bermula dengan misi Apollo di mana kita mempunyai angkasawan di permukaan bulan mengumpul pelbagai bahan yang memberikan pandangan yang belum pernah berlaku sebelum ini tentang pembentukan jasad jiran terdekat kita di angkasa. Kita telah melihat debu komet kembali dari misi Stardust dan zarah asteroid dikembalikan dua misi Jepun, Hayabusa dan Hayabusa 2, dan Osiris-Rex melangkaui misi-misi tersebut, terutamanya program Stardust dan Hayabusa dengan membawa balik sampel yang banyak. Saintis menganggarkan kutipan sampel kira-kira 250 gram bahan atau kira-kira saiz cawan kopi yang penuh dengan sampel asteroid berkarbon yang berharga ini. Kapal angkasa Osiris-Rex telah tiba di bumi pada 24 September 2023. Ia akan mengeluarkan kapsul pemulangan sampel yang mendarat di gurun Utah. Saintis akan segera keluar ke lapangan, mendapatkan sampel, mengambil beberapa sampel tanah termasuk sampel udara sebagai satu aspek berjaga-jaga jika berlaku pencemaran, dan kemudian bawa kapsul pemulangan sampel ke bilik bersih sementara di makmal. Di sana, saintis menanggalkan pelindung haba dan lapisan belakang dan beberapa komponen lain untuk tujuan keselamatan, dan di dalamnya terdapat apa yang kita panggil sebagai sampel kanister. Kapsul pemulangan sampel mempunyai berbilang lapisan perlindungan. Kanister sampel itu mempunyai aliran nitrogen diletakkan di atasnya bagi tujuan pembersihan nitrogen, dan dengan pembersihan nitrogen itu akan melindungi sampel bagi mengekalkan sebarang kemasukan atmosfera daratan yang masuk ke dalam kanister itu. Kurator astromaterial di NASA Johnson adalah yang terbaik di dunia. Mereka hebat dalam memelihara bahan. Sampel akan berada di dalam bilik bersih khas yang dibina. Sampel itu sendiri akan berada di dalam kotak sarung tangan yang diisi nitrogen dan kemudian akan disimpan dalam bekas berasingan untuk dipindahkan. Sampel pertama akan dikeluarkan bagi pasukan penyelidik menerangkan perkara yang telah dilihat dan menghasilkan katalog dalam tempoh 6 bulan supaya para penyelidik dapat menjalankan kajian mereka. Kejayaan Osiris-Rex merupakan satu lagi pencapaian terbaik NASA bagi mengkaji unsur yang terdapat di asteroid yang berada di luar angkasa. Kita akan nantikan sebarang penemuan menarik yang boleh dikongsi bersama bagi tujuan ilmu pengetahuan. Sistem suria kita begitu besar dan luas. Hampir mustahil untuk membayangkan saiznya jika kita menggunakan unit biasa. Jarak dari bumi ke matahari adalah 149 juta kilometer. Tetapi jarak ke planet yang paling jauh iaitu Neptune adalah hampir 4.5 bilion kilometer. Bandingkan jarak terjauh yang anda boleh pergi dengan berjalan kaki mungkin sekitar 70 kilometer, dan ISS pula bergerak sekitar 644,000 kilometer dalam tempoh 24 jam. Jarak yang sangat besar ini menjadikan sistem suria kita menerima pengunjung-pengunjung yang pelik. Astrolab tidak membicarakan mengenai alien, akan tetapi pada awalnya orang ramai takut jika ia merupakan kapal angkasa asing. Apakah objek tersebut? Kita akan membongkar misteri objek lonjong yang datang dari luar sistem suria, bergerak secara pelik dan sangat pantas. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, pada tahun 2017, ahli astronomi menemui objek ganjil dan pelik terbang bebas memasuki sistem suria. Pengunjung misteri yang dinamakan Oumuamua ini melakukan gerakan terdekat dengan matahari sebulan sebelum muncul di radar. Pada ketika saintis baru sahaja mengesannya, ia sudah pun meluncur laju dari sistem suria kita dalam perjalanan menempuh kosmos. Penampilannya mencetuskan rasa ingin tahu dan minat yang meluas, terutamanya kerana ia merupakan objek antara najam pertama yang diketahui melawat sistem suria kita. Pecutan misteri objek berhampiran matahari malah menyebabkan ahli astronomi dari Harvard membuat spekulasi bahawa ia mungkin kapal angkasa asing. Tetapi kini ahli astronomi telah menemui penjelasan untuk tingkah laku pengunjung antara najam ini. Jadi mengapa Oumuamua mempunyai daya pecutan luar biasa apabila ia melintas berdekatan dengan matahari?
Adakah ia benar-benar kapal angkasa alien? Dan akhirnya dan yang paling penting, bagaimana kajian ini akan membongkar misteri objek angkasa? Oumuamua menarik perhatian ahli astronomi kerana ia mempunyai beberapa ciri yang luar biasa. Pertama, ia mempunyai bentuk luar biasa dan dalam bentuk seakan-akan cerut lonjong yang berukuran sehingga 400 meter. Tiada asteroid lain atau komet dalam sistem suria yang diperhatikan dengan bentuk seperti ini sebelum ini. Kedua, ia berputar seperti botol di sisinya semasa mengorbit matahari. Satu lagi sifat unik yang tidak dilihat pada asteroid atau komet lain, disebabkan ia merupakan pengunjung antara najam pertama yang diketahui oleh ahli astronomi. Mereka menamakannya Oumuamua, yang bermaksud utusan yang tiba dahulu dari jauh dalam bahasa Hawaii. Ia datang dari arah Vega, salah satu bintang paling terang di langit malam, terletak sejauh 25 tahun cahaya. Kelajuan Oumuamua jauh lebih pantas daripada apa yang diramalkan oleh hukum mekanik klasik, dan kelakuannya tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh graviti sahaja. Selain itu, objek ini tidak mengandungi ais atau mengeluarkan gas seperti komet biasa. Malah, tenaga suria yang dialaminya tidak dapat menjelaskan pecutannya yang luar biasa. Ini membawa kepada spekulasi bahawa ia mengalami daya bukan graviti. Walau bagaimanapun, punca kuasa ini masih tidak diketahui. Sebagai tindak balas kepada enigma ini, penyelidik mula mencadangkan pelbagai usul. Antaranya, teori yang paling menarik ialah Oumuamua ialah kapal angkasa asing yang direka untuk menangkap daya cahaya matahari menggunakan layar ringan. Saintis Harvard mencadangkan bahawa ia adalah cakra nipis yang dihasilkan oleh tamadun asing maju untuk mengembara merentasi Bima Sakti. Manakala hasil daripada teori ini padan dengan data sedia ada, idea bahawa Oumuamua dikaitkan dengan tamadun asing sukar diterima ramai. Hasilnya, penjelasan lain yang lebih semula jadi telah dicadangkan yang lebih mudah dihadam dan difahami. Apabila komet menghampiri matahari dalam beberapa unit astronomi, pemanasan suria menyebabkan pembebasan gas dan debu dari permukaannya. Satu proses yang dikenali sebagai proses nyak gas komet. Ini menyebabkan pembentukan koma dan eko yang boleh diperhatikan di sekeliling komet sebagai gas. Apabila gas terbebas dari permukaan, ia memberi tekanan pada komet memberikan sumber pecutan tambahan. Ini boleh disamakan dengan bagaimana gas exhaust memberikan tujahan kepada roket. Tetapi masalahnya ialah fenomena ini cuma menerangkan sebahagian pecutan yang diperhatikan di Oumuamua, dan pembebasan gas yang keluar dialaminya berbeza daripada apa yang diperhatikan dalam komet biasa. Pada tahun 2020, ahli astronomi mencadangkan bahawa pecutan objek boleh dikaitkan dengan pemejal luapan hidrogen molekul. Sublimasi ialah satu proses di mana bahan pemejal beralih terus ke dalam bentuk gas tanpa melalui fasa cecair. Walau bagaimanapun, faktor yang rumit ialah hidrogen molekul tidak mengeluarkan atau memantulkan cahaya, menjadikannya sangat mencabar untuk dikesan menggunakan teknik spektrografi standard. Ini bermakna, walaupun objek luar sistem suria ini mengeluarkan gas hidrogen molekul, ia menjadi sukar untuk dikesan. Perkara ini menjadi lebih rumit apabila kajian balas menunjukkan bahawa sangat tidak mungkin untuk Oumuamua menjadi gunung ais hidrogen molekul, kerana keadaan sejuk yang diperlukan untuk pembentukan gunung ais tersebut tidak wujud. Ini meninggalkan persoalan bagaimana ia boleh mengandungi hidrogen di bawah keadaan yang tidak sesuai. Selain itu, jika hidrogen wujud, bagaimanakah ia boleh disublimasi untuk memberikan pecutan yang diperhatikan? Ini adalah beberapa misteri yang menyelubungi Oumuamua, di mana penyelidik berusaha keras untuk menyelesaikannya. Ahli astronomi menyemak semula data yang tersedia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tingkah laku anomali Oumuamua. Yang menghairankan, mereka menemui penjelasan yang jelas yang sebelum ini telah mengabui mereka. Jawapannya terletak pada fenomena penyinaran. Sinaran mengayon boleh membelah molekul air terkandung dalam objek yang menghasilkan hidrogen molekul. Ada kemungkinan sesuatu yang serupa berlaku dengan objek angkasa ini. Dalam model yang dicadangkan oleh penyelidik, diandaikan bahawa Oumuamua memulakan perjalanannya sebagai planetesimal berair semasa mengembara melalui ruang antarinajam. Suhu rendahnya disinari oleh sinar kosmik yang memanaskannya semula semasa melalui sistem suria. Eksperimen telah menunjukkan bahawa apabila sinaran suria memanaskan ais, ia berubah daripada struktur amorphous kepada struktur kristal, memaksa gelembung gas hidrogen dibebaskan.
Proses ini boleh menerangkan pemejal luapan hidrogen molekul daripada Oumuamua dan pecutan yang diperhatikan. Model penyelidik mencadangkan bahawa pecutan Oumuamua adalah disebabkan oleh lemparan gelembung hidrogen yang disebabkan oleh penghabluran aisnya ketika ia melewati dekat dengan matahari. Menurut data, kebanyakan hidrogen yang dihasilkan daripada pemprosesan in situ kekal terperangkap dalam matriks air sehingga ia dipanaskan pada suhu berkisar antara 15 hingga 140 Kelvin. Bagi Oumuamua, suhu ini boleh dicapai antara 50 dan 250 cm, kira-kira 8.2 kaki di bawah permukaan, dengan syarat batu itu mempunyai profil kekonduksian yang rendah. Walau bagaimanapun, untuk kekonduksian haba yang lebih tinggi, suhu yang diperlukan dicapai sehingga 8 meter seperti yang ditunjukkan dalam rajah kertas penyelidikan ini. Walaupun komet biasanya mengalami fenomena pembebasan gas, kesan pecutan yang berkaitan hampir boleh diabaikan untuk komet yang melintasi beberapa batu. Walau bagaimanapun, oleh kerana Oumuamua adalah sangat kecil, gas keluar molekul boleh memberikan daya yang mencukupi untuk menghasilkan pecutan yang ketara. Jadi ini adalah salah satu penjelasan semula jadi terbaik yang menerangkan tingkah laku objek misteri luar sistem suria yang pertama. Tetapi ini juga mungkin bukanlah yang terakhir. Ahli astrofizik Avi Loeb yang mencadangkan bahawa Oumuamua adalah teknologi asing mempunyai pandangan yang berbeza mengenai suhu permukaannya dan kertas kerja telah dikemukakan yang membincangkan perkara yang sama. Oumuamua kini berada jauh dan bergerak dengan kelajuan tinggi, menjadikannya mustahil untuk melihat dengan lebih dekat. Setakat ini kita hanya boleh bergantung pada data yang telah kita miliki atau pada masa depan apabila kita mungkin mempunyai peluang untuk memerhati objek lain yang menunjukkan pecutan yang sama tanpa koma maupun ekor. Teori yang lebih eksotik mungkin muncul untuk menjelaskan perjalanan dan asal-usul Oumuamua. Salah satu sasaran paling menarik dalam jalur asteroid utama, asteroid Psyche, ialah asteroid gergasi yang kaya dengan logam, kira-kira 3 kali lebih jauh dari matahari berbanding bumi. Apa yang menarik mengenai asteroid ini dan kenapa kita bakal menghantar misi menakluki asteroid ini tak lama lagi? Tahukah anda saiznya sebesar jarak dari KL ke Ipoh? Kenapa saintis ingin menghantar kapal angkasa ke asteroid ini? Adakah terdapat sejumlah emas yang banyak di sini? Atau mengkaji teras bumi dengan cara memahami struktur jasad angkasa lain? Kekal hingga akhir video ini, kerana anda akan dibawa terbang secara maya ke asteroid Psyche. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Asteroid Psyche dijumpai pada tahun 1852 dan merupakan asteroid jenis M. Jisimnya kurang 1% dari bulan. Purata diameter asteroid ialah kira-kira 226 km, kira-kira 1/16 diameter bulan kita. Psyche mungkin merupakan teras sebahagian daripada planetisme yang telah berkecai, dunia kecil sebesar bandar atau negara kecil yang merupakan struktur asas pertama planet. Jika ya, asteroid Psyche boleh menawarkan pandangan dekat bahagian dalam planet batuan seperti bumi yang biasanya tersembunyi di bawah lapisan mantel dan kerak. Ahli astronomi di bumi telah mengkaji Psyche dalam bentuk panjang gelombang yang boleh dilihat dan inframerah, di mana membawa kepada idea bahawa asteroid ini mungkin berbentuk seperti kentang. Psyche mengorbit matahari di antara Marikh dan Mushtari pada jarak antara 378 juta hingga 497 juta kilometer dari matahari, iaitu 2.5 hingga 3.3 unit astronomi, di mana 1 unit astronomi mewakili jarak antara bumi dan matahari. Psyche mengambil masa kira-kira 5 tahun bumi untuk melengkapkan satu orbit matahari, tetapi ia mengambil masa lebih 4 jam untuk berputar sekali pada paksinya. Atau mudah kata, satu hari di sini hanya 4 jam sahaja. Penerokaan asteroid yang menarik ini kini menjadi sasaran utama misi Psyche NASA. Sasaran untuk dilancarkan pada Ogos 2022
kapal angkasa Psyche akan tiba di asteroid pada awal 2026 dan kemudian dibantu oleh bantuan graviti planet Marikh pada 2023. Selama 21 bulan di orbit, kapal angkasa ini akan memetakan dan mengkaji Psyche menggunakan pengimejan berbilang spektrum, spektrometer sinar gamma dan neutron, magnetometer dan alat radio untuk pengukuran graviti. Matlamat misi adalah antara lain menentukan sama ada Psyche sememangnya teras planetesimal ataupun tidak. Sebelum tu anda tentu tertanya-tanya, apa itu planetesimal? Planetesimal adalah pembentukan planet yang dijangka terbentuk melalui pertaupan planet-planet kecil disebabkan tarikan graviti. Pelayaran kapal angkasa Psyche sejauh 450 juta kilometer ke asteroid Psyche boleh dikatakan sebagai perjalanan ke pusat bumi. Asteroid Psyche mungkin mendedahkan bahan teras planetesimal yang membezakan lapisan luarnya tatkala zaman pelanggaran sistem suria bermula dan kemudian terlucut dari lapisan luarnya melalui pelanggaran dahsyat semasa pembentukan awal sistem suria kita. Jika ya, asteroid Psyche boleh menawarkan pandangan dekat bahagian dalam planet batuan seperti planet kita yang biasanya tersembunyi di bawah lapisan mantel dan kerak, dan petunjuk tentang kehancuran dan hentaman yang dialaminya sejak dahulu lagi boleh mempertajam pandangan tentang pembentukan sistem suria kita serta sistem planet di sekeliling bintang lain. Kapal angkasa Psyche akan memberi kita lebih daripada gambaran masa lalu kita yang mendalam. Kita dapat melihat permulaan masa depan teknologi kita. Nak tahu ciri-ciri kejuruteraan kapal angkasa ini? Kapal angkasa yang dinamakan Psyche ini juga akan menggunakan pendorong ion bagi membina kelajuannya. Kuasa elektrik daripada panel suria akan menggerakkan sejenis pendorong baru yang dipanggil pendorong Hall buat kali pertama dalam sejarah penjelajahan angkasa lepas. Gas xenon ditukar kepada ion xenon yang dikeluarkan dari kapal angkasa untuk memberikan tujahan pada mulanya perlahan akan tetapi mulai memecut secara berterusan. Malah, komunikasi kapal angkasa ini boleh menjadi penanda aras baru sambil bergantung pada sistem komunikasi utamanya yang masih berkonsepkan tradisional. Kapal angkasa itu menyelahkan fungsi teknologi baru, iaitu menguji komunikasi laser yang mengekut mesejnya pada foton atau zarah cahaya dan bukannya pada gelombang radio. Potensi untuk menghantar lebih banyak data kembali ke bumi dalam tempoh masa tertentu akan semakin meningkat. Psyche akan dilontar melepasi Marikh dengan bantuan graviti semasa pelayaran 3.5 tahunnya ke asteroid. Kemudian, menghabiskan 21 bulan untuk mengukur dan melakukan pemetaan secara beransur-ansur mengemaskini landasan orbitnya sehingga ia melepasi tepat di atas permukaan. Dari segi saiz, ia sebesar gelanggang tenis. Sebenarnya, badan utamanya cuma sebesar sebuah kereta pintar iaitu 3.1 meter, akan tetapi sayap panel solarnya sebesar 25 meter. Psyche hampir menutup gelanggang tenis. Nak tahu macam mana kapal angkasa ini bergerak? Panel solarnya yang besar akan memacu ionnya, mengurangkan keperluan untuk membawa bekalan bahan api yang besar. Di angkasa lepas, tiada stesen sempak minyak. Oleh itu, tenaga suria digunakan untuk memacu kapal angkasa ini. Elektrik daripada panel solar digunakan untuk menukar sumber bahan api, gas xenon, kepada ion xenon. Semasa ion keluar, ia memberikan tujahan, mengeluarkan cahaya kebiruan. Ayunan oleh planet Marikh juga akan memberikan Psyche tolakan graviti ke arah destinasinya. Bagaimana ia akan mengkaji asteroid tersebut? Alat instrumentasi seperti pengimejan berbilang spektrum, spektrometer sinar gamma dan neutron serta magnetometer akan membantu mengenal pasti logam, silikat dan bahan-bahan yang membentuk batuan asteroid serta pengetahuan tentang elemen kimia pada permukaan asteroid Psyche seperti besi, nikel, silikon dan oksigen. Dan akhirnya, mengesan ciri-ciri medan magnet asteroid dalam membuka lembaran sejarah awal pembentukan batuan yang besar ini. Tahukah anda, teknologi terkini yang dibawa kapal angkasa ini adalah pembaharuan dalam menghantar data-data kembali ke bumi. Kapal angkasa ini menggunakan gelombang radio dan DSOC. Apa itu DSOC? DSOC atau Deep Space Optical Communication. Komunikasi melalui laser kedengaran science fiction, akan tetapi kini ia menjadi realiti. Sistem DSOC
mengikut datanya pada foton atau zarah cahaya, bukan pada gelombang radio yang biasa digunakan. Ini adalah ujian teknologi baru. Dijangka membolehkan saiki dan mungkin misi lain pada masa depan menyimpan lebih banyak maklumat ke bumi dalam jangka masa tetap melalui gelombang radio. Kapal angkasa ini dijadual berlepas pada 1 Ogos 2022 dan dijangka tiba di asteroid ini pada tahun 2026. Jauh perjalanan, luas mata memandang. Ikat tali pinggang anda untuk perjalanan jauh merentas angkasa. Apa yang anda lihat adalah rekod dan sejarah pertama kamikaze kapal angkasa ke atas sebuah jasad angkasa. Bagaimana jika misi menyelamat umat manusia dalam sebuah filem menjadi realiti? Tahun 2022 menandakan kemajuan peringkat tertinggi manusia apabila merempuh asteroid pada kelajuan tinggi bagi mengubah laluan orbitnya. Kenapa kita perlu ubah laluan asteroid? Apa kesan misi ini kepada manusia sejagat? Astrolab membawa anda misi ujian rempuhan asteroid berganda Dimorphos. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Misi ujian pengalihan asteroid berganda NASA telah direka untuk menguji kaedah memesongkan asteroid untuk pertahanan planet menggunakan teknik hentaman kinetik dan merempuh asteroid kecil Dimorphos dalam usaha menukar kelajuan orbit batu angkasa tersebut dalam hanya 1% berbanding kelajuan sebelum ini. Walaupun Dimorphos tidak menimbulkan ancaman kepada bumi, misi ini membantu kita dalam Human Planetary Defense atau pertahanan bumi dari ancaman asteroid yang berpotensi memberi bahaya. Ia dilancarkan pada 23 November 2021. Misi DART NASA telah direka untuk menguji kaedah memesongkan asteroid sebagai satu bentuk pertahanan planet menggunakan teknik hentaman kinetik. Walaupun ancaman daripada kesan asteroid adalah kecil, namun ia tetap memberi implikasi dan sesuatu yang kita harus bersedia. Kita hanya perlu melihat peristiwa impak masa lalu seperti impak asteroid Cyclops yang dikaitkan dengan kepupusan dinosaur 65 juta tahun yang lalu bagi melihat kesan malapetaka yang boleh ditimbulkan ke atas kehidupan di bumi. Risiko kesan asteroid memberi bencana di bumi adalah tipis, akan tetapi peluang untuk hentaman itu tetap wujud walaupun saiz asteroid adalah kecil. NASA telah menemui kira-kira 40% daripada asteroid besar selebar 140 meter yang boleh menimbulkan ancaman kepada bumi dan kerap meneropong langit untuk mendapatkan lebih banyak lagi objek batuan ini serta maklumat lanjut. NASA juga sedang membangunkan teleskop pengawal angkasa baru yang dipanggil pengukur objek jarak dekat bumi yang direka khusus untuk mencari asteroid berbahaya dalam sistem suria. Misi itu boleh dilancarkan menjelang 2026. Pengesanan awal asteroid berhampiran bumi adalah langkah pertama dalam pertahanan planet. Kira-kira 30 penemuan baru asteroid berhampiran bumi dibuat setiap minggu dan pada awal 2019 terdapat lebih daripada 19,000 asteroid berhampiran bumi yang ditemui. Sasaran DART ialah sistem asteroid binary Didymos yang bermaksud kembar dalam bahasa Yunani. Sistem ini terdiri daripada asteroid jarak dekat bumi Didymos berukuran 780 meter dan Dimorphos bulan kecilnya berukuran 160 meter. DART akan menghala ke arah bulan kecil Dimorphos pada kelajuan 6.6 km sesaat yang juga bersamaan 23,760 km sejam. Kesan pada kelajuan ini sepatutnya menyebabkan kelajuan orbit satelit Didymos berubah dengan hanya 1% dan anjakan ini sepatutnya cukup untuk menukar tempoh orbitnya selama beberapa minit. Perubahan dalam orbit Dimorphos di sekitar Didymos akan diperhatikan
dan diukur oleh teleskop di bumi untuk melihat sama ada misi itu berjaya ataupun tidak. Salah satu cabaran teknologi utama misi adalah menyasarkan asteroid kecil di angkasa pada kelajuan yang sangat tinggi. Lebih-lebih lagi, asteroid tersebut tidak pernah diimejkan oleh kapal angkasa sebelum ini. DART ialah sebuah kapal angkasa yang sangat ringkas. Kenderaan utama berbentuk kotak berukuran kira-kira 1.2 kali 1.3 kali 1.3 meter, sama saiz dengan peti sejuk. Setiap satu daripada dua tata susun suria besar adalah 8.5 meter panjang apabila digunakan sepenuhnya. Kapal angkasa DART mengandungi hanya satu instrumen, Didymos Reconnaissance, dan kamera asteroid untuk navigasi optik Draco. Sebaik sahaja kapal angkasa DART dilancarkan pada SpaceX Falcon 9, ia menggunakan roll-out solar arrays (ROSA) untuk menggerakkan dirinya dalam perjalanan ke Didymos. Para saintis menguji tata susun ROSA di atas stesen angkasa antarabangsa pada Jun 2017 dan dianggap sesuai untuk menyediakan kuasa yang diperlukan untuk menyokong sistem pendorong elektrik DART. Kapal angkasa DART juga menggunakan sistem pendorong elektrik solar NASA Evolutional Xenon Thruster Commercial (NEXC) yang cekap. Menurut Johns Hopkins University, DART dipandu arah ke arah lokasi yang ingin dituju. Bukan perkara mudah untuk mencari sasaran yang berdiameter 160 meter dan berjarak 11 juta kilometer dari bumi. Perisian navigasi direka bentuk untuk mengenal pasti kedua-dua Didymos dan Dimorphos dan membezakan antara keduanya. Jadi kapal angkasa DART boleh diarahkan ke jasad yang lebih kecil iaitu Dimorphos. Ketika kapal angkasa menghampiri sasarannya, sebuah kamera resolusi tinggi di atas kapal Draco membantu navigasi kapal angkasa DART dan mengambil ukuran asteroid sasarannya, termasuk saiz dan bentuk Dimorphos. Draco merupakan kesinambungan kamera LORRI yang digunakan untuk merakam planet Pluto. DART berjaya merempuh Dimorphos pada 26 September 2022 dan ditaktifkan sebagai satu rekod hentaman ujian pertahanan planet pertama di dunia dan boleh dikatakan yang juga pertama di angkasa. 21 plan kontingensi telah disediakan oleh para jurutera bagi menghadapi sebarang kemungkinan. 4 jam terakhir DART telah diautomasikan dengan sistem navigasi kapal dikunci pada Dimorphos tak kala ia menghampiri asteroid tersebut. Kamera utama DART memancarkan foto ke bumi setiap saat sehinggalah ia menjadi gelap sepenuhnya apabila kapal angkasa itu terhempas ke asteroid. Semasa detik-detik terakhir DART, gambar dari kapal angkasa mendedahkan butiran yang menakjubkan tentang Didymos dan Dimorphos. Satelit kecil itu tidak pernah dilihat sebelum ini. DART mendedahkannya sebagai dunia baru yang pelik, berbentuk telur yang dilitupi batu dan rupa bumi yang tidak rata. Kapal angkasa DART tidak melakukan perjalanan ke sistem asteroid binary ini sendirian kerana pengembaraan merempuh batu angkasa ini turut disertai oleh Licia Cube. Licia Cube ialah CubeSat yang disumbangkan oleh agensi angkasa Itali dan dibina oleh syarikat kejuruteraan aero angkasa Itali Argotec. CubeSat kecil beratnya hanya 14 kg dan berukuran kira-kira panjang tangan dan lengan orang dewasa. Ia dipasang dengan dua kamera optik dan mengikut DART ke arah Dimorphos sebelum merakam siaran langsung perlanggaran satelit ke atas asteroid dari jarak selamat, kira-kira 1000 km. Peranan Licia Cube adalah untuk memerhati impak untuk membantu mengesahkan sama ada percubaan ini telah berjaya. Licia Cube akan melakukan lintas terbang pantas sekitar 3 minit selepas hentaman DART pada jarak minimum kira-kira 55 km dari permukaan Dimorphos. Bagi mengesahkan ujian ini, Licia Cube bukanlah satu-satunya kapal angkasa yang menyaksikan pelanggaran asteroid DART. Kapal angkasa lain turut mengambil bahagian seperti teleskop angkasa James Webb, teleskop angkasa Hubble dan kapal angkasa Lucy. Di bumi, lebih daripada 3 dozen teleskop di seluruh dunia, sekurang-kurangnya satu di setiap benua, telah dilatih untuk mengikuti sistem binary Didymos Dimorphos. Menggunakan data daripada teleskop ini yang diambil pada masa impak, pasukan DART di NASA telah dapat mengira berapa banyak impak itu memesongkan orbit Dimorphos. Sebelum DART, ia mengambil masa 11 jam dan 55 minit untuk satelit ini mengorbit asteroid Didymos. Tenaga daripada hentaman memendekkan orbit Dimorphos sebanyak 32 minit
menunjukkan kesannya lebih 25 kali lebih berkesan daripada matlamat konservatif NASA iaitu 72 saat. Bermakna misi ini berjaya. Agensi Angkasa Eropah sedang merancang misi penyiasatan pasca rempuhan yang dipanggil Hera. Kapal angkasa itu dirancang untuk dilancarkan pada Oktober 2024. Kapal angkasa Hera ESA akan disertai oleh 2 CubeSat. Kuar angkasa ini akan menjalankan tinjauan kedua-dua Didymos dan Dimorphos, memberi perhatian khusus kepada kawah yang ditinggalkan oleh pelanggaran DART dengan Dimorphos. Misi Hera juga bertujuan untuk menentukan jisim Dimorphos yang tepat. Walaupun kedua-dua misi DART dan Hera direka dan dikendalikan secara bebas, bersama-sama mereka akan memajukan pemahaman kita tentang teknologi pertahanan planet. Ahli pasukan dari kedua-dua misi adalah sebahagian daripada kerjasama antarabangsa yang dikenali sebagai AIDA, Penilaian Kesan dan Lencongan Asteroid. Menurut ESA, AIDA ialah kerjasama antarabangsa yang besar antara ESA, Pusat Aero Angkasa Jerman, Observatoire de la Côte d'Azur, John Hopkins Applied Physics Laboratory, dan hanyalah satu bahagian daripada strategi pertahanan planet yang lebih besar. Ujian DART telah pun berjaya. Demonstrasi teknologi ini oleh DART akan menjadi hasil utama untuk memaklumkan aktiviti pertahanan planet pada masa hadapan. Bumi telah pun dihentam oleh asteroid beberapa kali. Kita hidup di zaman pasca dinosaur, akan tetapi kita bukanlah terkecuali dari menerima serangan asteroid walaupun ia tidak sebesar hentaman zaman dinosaur. Teknologi membantu kita menyelamatkan nyawa dan memberi tanda awal mengenai mara bahaya sesuatu perkara. Teknologi angkasa kini memasuki satu lagi dimensi baru. Apa pendapat anda? Pada saat ini, tidak ada seorang pun tahu akan bahaya yang menanti mereka. Sebuah batu angkasa menuju ke sebuah kota purba dengan kelajuan 61,000 km sejam. Rata-rata penduduk di sini melakukan rutin harian mereka tanpa menduga mara bahaya yang sedang mendatang. Dengan kekuatan 1000 kali ganda dari serangan bom atom Hiroshima. Batuan ini kemudiannya menjadi berbola api sebesar 4 km dan meledak di kota purba ini. Penduduk di sini menjadi buta serta-merta. Suhu di udara meningkat kepada 2000 darjah Celsius. Letupan dengan kekuatan 12 megaton itu lantas membakar setiap penduduk di sini, meratakan muka bumi dan pakaian serta pokok-pokok terbakar dengan cepat. Pedang, tombak, batu bata dan tembikar mulai mencair. Dalam sekelip mata, bandar ini terbakar. Astrolab akan membawa anda bagaimana azab yang dilalui penduduk kota Sadom. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, kota Sadom atau Sodom kini dikenali sebagai bandar Tol el-Hammam, disebut di dalam 2 buah kitab suci iaitu Al-Quran dan Bible. Kota ini terletak di kota moden Tol el-Hammam di selatan lembah Jordan, kira-kira 8 batu dari arah timur laut Lautan Mati. Pada pagi subuh yang hening kira-kira 3,600 tahun yang lalu, kota ini musnah dan kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran. Batuan angkasa atau asteroid ini meledak di langit dan jatuh menghempas pusat kota raya Sodom ini, menghasilkan percikan api besar dan cahaya terang sekaligus membutakan penduduknya.
Suhu membakar penduduk ini pada kadar 2000 darjah Celsius, membakar setiap inci bangunan dan manusia di sini. Hanya beberapa saat kemudian gelombang kejutan besar melanda kota Sodom. Bergerak sekitar 1200 km sejam. Ia lebih kuat daripada puting beliung terburuk yang pernah direkodkan. Angin kencang yang ganas merobek kota, merobohkan setiap bangunan. Puting beliung ganas ini mericih istana 4 tingkat dan menghancurkan puing-puing yang hancur ke lembah berikutnya. Kesemua 8,000 orang dan binatang di dalam kota maut serta-merta. Mayat mereka terkoyak dan tulang mereka hancur lebur menjadi serpihan kecil. Kira-kira 1 minit kemudian, di sebelah barat Tol El-Hammam, gelombang letupan melanda kota Jericho. Tembok Jericho runtuh dan kota itu terbakar habis. Persoalannya, bagaimana kita tahu bahawa semua ini sebenarnya berlaku berhampiran Laut Mati di Jordan ribuan tahun lalu? Apa yang memeranjatkan? Penemuan oleh ahli kaji purba mula menemui bukti-bukti yang sama seperti yang diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran. Untuk mendapatkan jawapan, penggalian dilakukan selama hampir 15 tahun melibatkan ratusan orang. Ia juga melibatkan analisis terperinci bahan yang digali oleh lebih daripada 24 saintis dari Amerika Syarikat, Kanada dan Republik Czech. Kumpulan pakar ini bukan sahaja ahli kaji purba, tetapi mereka juga ahli geologi, ahli geokimia, ahli geomorfologi, ahli mineralogi, ahli paleobotanis, ahli sedimentologi, pakar kesan kosmik dan doktor perubatan. Bertahun-tahun yang lalu ketika ahli arkeologi melihat penggalian kota yang hancur, mereka dapat melihat lapisan arang, abu, batu bata dan tembikar cair setebal 1.5 meter. Menerusi kajian, ahli arkeologi menyifatkan kota ini disambar api yang sangat marak berdasarkan kesan jalur-jalur gelap. Saintis tidak pasti punca berlakunya kejadian ini pada mulanya, sama ada disebabkan letusan gunung berapi, gempa bumi ataupun peperangan. Apakah fenomena yang mampu mencairkan logam, tembikar mahupun bata-bata mentah? Pakar impak kemudian membangunkan kalkulator impak yang mampu mengesan kesan-kesan impak dengan lebih terperinci. Penemuan mereka sangat mengejutkan. Impak ke atas kota Sodom berasal dari impak kosmik. Apa yang mereka dapati adalah peristiwa ini sama hebat dengan asteroid kecil yang memusnahkan 80 juta pokok di Tunguska, Rusia pada 1908. Apa yang tambah mengerikan, ia merupakan versi asteroid yang hanya kecil sedikit saja berbanding serangan asteroid yang menyebabkan kepupusan dinosaur 65 juta tahun lepas. Ini bermaksud impak asteroid ke atas kaum Nabi Lut merupakan yang kedua paling dahsyat pernah direkodkan di muka bumi. Kumpulan penyelidik kemudian menemui lebih banyak bukti. Di tapak kaji purba terdapat butiran pasir yang retak halus atau shock quartz yang hanya terbentuk pada tekanan 330,000 km persegi atau 5 gigapascal. Kuarza ini sangatlah tumpat, padat dan berat, seolah-olah 6 buah kereta kebal diletakkan di ibu jari anda. Lapisan-lapisan kemusnahan ini juga mengandungi belian nano yang sama keras dengan belian asal. Nak tahu apa fakta hebat mengenai belian kosmik ini? Ianya lebih kecil daripada virus selsema. Tanaman dan pohon di kawasan itu langsung berubah menjadi bahan seperti belian ini disebabkan tekanan dan suhu tinggi berbola api. Eksperimen di makmal menunjukkan bahawa tembikar dan bata mentah yang cair di kota ini mencecah suhu 1500 darjah Celsius. Cukup panas untuk mencairkan kereta dalam beberapa minit. Saintis juga menemui berbola kecil dari bahan cair yang lebih kecil daripada zarah-zarah debu di udara. Disebut sferul. Ianya terbuat dari besi dan pasir yang mengeluap dan cair pada sekitar 1590 darjah Celsius. Selain itu, terdapat bintik pada permukaan tembikar dan kaca cair dengan butiran logam cair kecil termasuk iridium dengan titik lebur 2466 darjah Celsius, platinum yang mencair pada 1768 darjah Celsius dan zirconium silikat pada 1540 darjah Celsius. Kesemua bukti ini menunjukkan bahawa suhu di bandar ini meningkat lebih tinggi berbanding ledakan gunung berapi, peperangan mahupun kebakaran.
Satu-satunya proses semula jadi yang tinggal adalah kesan kosmik. Bukti yang sama dijumpai di Tunguska Rusia dan Cyclops Impact, asteroid yang menyebabkan kepupusan dinosaur. 600 tahun selepas bencana dahsyat ini barulah wujud semula penempatan di kawasan ini. Saintis berpendapat mungkin kadar keterlarutan garam yang tinggi menyebabkan kawasan ini tidak sesuai diduduki. Kota Sodom atau Sodom disebut di dalam kitab suci tiga agama iaitu Islam, Kristian dan Yahudi. Di dalam Quran ayat ke-82 surah Hud yang bermaksud, maka apabila datang masa pelaksanaan perintah kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan, tertimbus segala yang ada di muka buminya dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Seperti yang kita sedia maklum, bumi terbentuk dari bahan-bahan yang berasal dari angkasa. Batu, tanah, malah air kesemuanya berasal dari elemen-elemen berat yang wujud setelah matahari terbentuk. Secara sains, bukti jelas menunjukkan bencana ke atas kota Sodom adalah disebabkan asteroid. Dari perspektif Islam, ianya azab dari Allah yang jelas melalui firman-Nya yang menolak kaum LGBTQP. Ramai di antara kita gemar melihat dan mengamati bintang-bintang di langit pada waktu malam. Ada ibu bapa yang akan beli teleskop supaya dapat mencerap bintang-bintang dan planet yang indah menghiasi langit malam. Tahukah anda, ekor berapi laju yang kadang-kala dapat kita lihat di langit pada waktu malam dipanggil meteor. Bahasa tempatan disebut tahi bintang. Apa itu meteor? Untuk memahami apa itu meteor, kita perlu faham dulu apa itu asteroid dan meteoroid. Asteroid adalah objek berbatu kecil yang mengorbit matahari dengan julat saiz 1 meter ke atas. Asteroid lebih kecil daripada planet tetapi lebih besar daripada objek berukuran seperti batu-batu kerikil yang kita sebut sebagai meteoroid, di mana julat saiznya dari sekecil-kecil mikron hingga 1 meter. Meteor adalah lintasan cahaya yang terhasil apabila asteroid atau meteoroid memasuki atmosfera bumi. Meteor adalah nama yang diberikan apabila meteoroid memasuki langit bumi. Tapi, tahukah anda kenapa meteor ini terbakar di udara? Pada lapisan atmosfera yang dipanggil mesosfera. Meteor akan terbakar pada lapisan mesosfera. Mesosfera adalah lapisan tengah atmosfera di antara lapisan termosfera dan stratosfera setebal 35 km. Lapisan mesosfera mempunyai banyak gas walaupun udaranya tipis. Gas-gas ini mencukupi bagi menyebabkan geseran tinggi seterusnya menghasilkan haba. Oleh sebab itu, kita akan nampak meteor-meteor ini sebagai satu cahaya yang terang dari langit. Jom kita semak 10 fakta menarik mengenai meteor. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Yang pertama, hujan meteor atau juraian meteor berlaku ketika bumi melalui jejak-jejak serpihan yang ditinggalkan oleh komet atau asteroid. Bagaimana komet dan asteroid boleh hasilkan meteor? Begini, komet terdiri dari ais, batuan dan debu yang wujud sejak pembentukan awal sistem suria. Komet-komet ini muncul dari lingkaran Kuiper menghala ke arah matahari. Komet datang dalam pelbagai saiz. Apabila menghampiri matahari, sebahagian dari komet akan mengeluar membentuk kepala gas dan ekor. Kepala ini kadang-kala boleh menjadi lebih besar dari sebuah planet. Panjang ekor komet pula boleh mencapai sehingga jutaan kilometer. Beberapa komet perlu menempuh jarak yang jauh di luar angkasa daripada planet. Sesetengah komet memerlukan ribuan tahun untuk melengkapkan satu pusingan mengelilingi matahari. Komet terdiri dari nukleus atau teras, awan hidrogen dan ekor. Nukleus atau teras merupakan bahan yang sangat padat. Diameternya mencapai beberapa kilometer dan terbentuk dari pengeluapan bahan-bahan ais dari komet dan kemudian berubah menjadi gas. Teras komet terdiri daripada bongkah batu dan ais. Koma merupakan kawasan kabut atau kawasan yang seakan-akan tabir di sekeliling teras.
Lapisan hidrogen iaitu lapisan yang menyelubungi koma. Malah ianya tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Diameternya pula adalah sekitar 20 juta kilometer. Echo iaitu gas bercahaya terjadi apabila komet mula menghampiri matahari. Arah echo komet selalunya akan menjauhi dari matahari. Meteor merupakan serpihan tatkala komet-komet ini bergerak di orbit mereka ketika mendekati matahari. Yang kedua, meteor yang sampai ke tanah disebut meteorit. Terdapat banyak meteor yang jatuh menghempas ke tanah dan meninggalkan batuan meteorit. Jika anda bernasib baik menemui batu ini, kemungkinan anda boleh menjadi kaya kerana harganya mencecah ribuan ringgit. Tahukah anda meteorit terbesar di dunia adalah meteorit Hobart dengan berat 60,000 kilogram. Nak tahu apa cerita di sebalik penemuan ini? Okey, pada satu hari, pada tahun 1920 di negara Namibia, seorang lelaki menemui sebuah batu besar ketika bekerja di ladang. Beliau pada mulanya tidak mengesyaki apa-apa yang tidak normal. Beliau mendapati terdapat mendakan kapur pada tanah di sekelilingnya, manakala meteorit ini pula berwarna hitam. Yang peliknya, batu sebesar ini tidak menghasilkan kawah besar seperti yang sepatutnya. Saintis mendapati batu ini terdiri dari besi dan nikel, mengesahkan ia sememangnya berasal dari angkasa dan berusia sekitar 400 juta tahun dan mendarat di bumi 80,000 tahun lalu. Jika ada rezeki dapat rentas negara, esok lusa boleh singgah ke sini dan ambil gambar bersama keluarga. Yang ketiga, hujan meteor mendapat nama mereka dari buruj di mana mereka bersinar atau titik punca mereka. Perseid berasal dari buruj Perseus, oleh itu nama Perseids. Orionids bersinar dari buruj Orion atau belantik, jadi ia disebut Orionids. Bercakap mengenai juraian meteor, pada 8 hari bulan Oktober akan berlaku peristiwa pancuran meteor Draconids dan Orionids pada 21 hari bulan Oktober. Pastikan bersedia dengan kamera dan juga smartphone di kawasan yang gelap. Good luck. Yang keempat, komet acap kali menghamburkan serpihan-serpihannya atau bahannya secara berterusan setiap kali ia mengelilingi matahari. Ini sekaligus mencorak langit-langit malam dengan juraian meteor yang cantik. Ya, memang seronok untuk lihat. Tetapi komet yang menembusi langit bumi dan menghentam tanah akan menyebabkan kepupusan manusia dalam skala yang besar. 3,600 tahun yang lalu, asteroid menghapuskan kesemua penduduk kota Sodom. Kajian saintifik ke atas kota ini mendapati kira-kira sekitar 8,000 orang maut dalam kejadian ini. Sekaligus menjadikan rekod serangan asteroid berskala besar terhadap manusia, iaitu kaum Nabi Lut. Semak video Astrolab mengenai peristiwa ini di description. Yang kelima, kira-kira 30 hujan meteor berlaku setiap tahun yang dapat dilihat oleh pemerhati di bumi. Beberapa dari pancuran ini telah berlangsung lebih lama dari 100 tahun. Contohnya, juraian meteor Perseids yang berlaku setiap tahun pada bulan Ogos pertama kali diperhatikan sekitar 2,000 tahun yang lalu dan dicatatkan dalam sejarah China. Semak fakta mengenai juraian meteor Perseids oleh Astrolab di description di bawah. Yang keenam, warna yang berbeza-beza dapat diperhatikan pada meteor. Warna cahaya yang dihasilkan meteor bergantung pada komposisi kimianya. Bahan kimia yang berbeza dalam meteor menghasilkan warna yang berbeza ketika terbakar apabila memasuki atmosfera bumi. Atom-atom pada meteoroid memancarkan cahaya disebabkan haba yang terbebas tatkala memasuki atmosfera. Meteor-meteor ini menghasilkan jarak gelombang cahaya yang berbeza sekaligus menghasilkan warna yang berbeza. Atom di atmosfera terion oleh meteoroid panas, menyebabkan mereka memancarkan foton dengan panjang gelombang tertentu, bergantung pada elemen apa yang ada. Kombinasi dua jenis pelepasan antara ion metalik dan ion atmosfera akan menghasilkan warna yang anda lihat di langit. Sebagai contoh, meteor yang terbuat dari kalsium akan mengeluarkan warna ungu, sementara meteor yang terbuat dari magnesium akan kelihatan berwarna hijau. Warna merah disebabkan oksigen dan nitrogen, manakala oranye disebabkan sodium. Warna besi secara umum adalah kekuningan dan emas sifat yang sama dapat kita perhatikan di bumi. Yang ketujuh, bola api atau fireball adalah meteor yang lebih terang daripada planet Zuhrah. Untuk pengetahuan semua, bulan merupakan objek paling terang pada waktu malam diikuti oleh planet Zuhrah.
Jika anda melihat objek yang tidak berkelip dan bercahaya terang secara statik, ini bermakna anda sedang melihat planet. Jarak planet lebih dekat berbanding bintang. Udara planet kita sangat bergelora. Aliran serta pembentukan pusaran seringkali terjadi dan menyerak. Ini menyumbang kepada faktor sesuatu objek kelihatan bergoyang. Semakin jauh sesuatu objek, semakin goyang objek tersebut. Planet-planet sebenarnya dekat dengan bumi, oleh itu cahaya yang dipantulkannya kurang bergoyang. Okey, itu sedikit sebanyak mengenai planet. Bercakap mengenai berbola api yang terang ini, kadangkala ia dapat dilihat pada waktu siang. Bolide pula adalah versi berbola api yang sangat besar dan akan meletup di langit. Seterusnya menghasilkan bunyi letupan di angkasa. Bunyi letupan ini sangat kuat dan menimbulkan kegusaran awam. Yang ke-8. Radar menunjukkan terdapat 12,000 meteor pada malam tertentu yang berukuran sekecil-kecil habuk. Kalau setakat habuk yang masuk atmosfera, kita tidak akan nampak. Itu adalah lumrah alam yang biasa, umpama habuk masuk ke dalam rumah kita. Yang ke-9. Stesen angkasa antarabangsa mempunyai pelindung untuk melindunginya dari meteor selebar 1 inci. Secara logik, jika bumi dihentam ribuan meteorit kecil pada setiap masa, sudah tentu ISS juga tidak selamat. Para jurutera membangunkan Hyper Velocity Impact Technology, satu konsep perisai canggih untuk melindungi kapal angkasa di orbit. Di dalam video ini, anda akan dapat memerhatikan bagaimana potensi impak debuan angkasa ke atas kapal angkasa. Perisai kapal angkasa harus dibangunkan sejajar dengan jisim dan isi padu yang tepat bagi mengelakkan sebarang insiden buruk. Impak dikenakan ke atas modul realistik mikrometeorit ISS, perisai serpihan orbit dan dinding tekanan di ruang vacuum oleh sfera aluminium berdiameter 10 mm dengan berat 1.5 gram pada kadar kelajuan 5.67 km sesaat. Anda dapat lihat kesan reja angkasa ini. Dahsyat. Yang ke-10. Kawah terbesar di dunia adalah Kawah Barringer, juga dikenali sebagai Kawah Meteor, terletak 70 km dari Flagstaff, Arizona. Barringer adalah kawah pertama yang masih terpelihara di dunia. Jangan keliru dengan Cyclops Impact, kesan kawah itu kini tidak lagi terpelihara seperti mana Kawah Barringer. Berbalik kepada Kawah Barringer ini, ia terbentang seluas 1,200 meter dengan kedalaman 170 meter. Kawasan di sekitar lokasi impak berwarna merah dengan kesan besi teroksida dari meteor besi dan nikel yang jatuh di sana hampir 50,000 tahun yang lalu. Kawah ini menyimpan satu kisah mengenai seorang lelaki yang kaya. Ahli geologi Daniel Barringer merupakan seorang bangsawan dan juga pelabur. Beliau antara orang pertama yang mencadangkan kawah tersebut adalah disebabkan impak meteor. Disebabkan khusyuk mencari harta angkasa, beliau tidak sedar bahawa tenaga yang dilepaskan oleh hentaman memusnahkan sebahagian besar meteor tersebut. Barringer menghabiskan masa selama 25 tahun dan ratusan ribu dolar untuk melombong pusat kawah dalam usaha mencari apa yang dipercaya sebagai meteor besi bernilai jutaan dolar. Barringer meninggal dunia akibat serangan jantung pada tahun 1929. Tidak lama setelah membaca bukti konkret bahawa tidak ada meteor yang dapat dijumpai dan menyedari bahawa dia telah muflis mencarinya. Itulah hayat seorang manusia yang dikatakan sudah berilmu dan kaya tetapi sibuk menambah harta, bukan menambah wawasan ilmunya. Jika dia berilmu, sudah pasti dia tidak akan membuang masa lagi di sana. Oleh itu, apa yang dapat kita simpulkan, jadilah manusia yang berilmu. Cadangkan tajuk-tajuk yang anda suka di ruangan komen. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Astrolek signing off from space. Asteroid ialah objek kecil dalam sistem suria yang mengelilingi matahari dan mempunyai saiz yang lebih kecil daripada planet. Oleh sebab itu, asteroid tergolong dalam kumpulan planet kecil atau dikenali sebagai planetoid. Jumlah asteroid yang diketahui sekarang ialah 958,224. Asteroid Vesta merupakan asteroid yang terbesar dengan diameter sekitar 530 km. Jumlah jisim semua asteroid jika digabungkan adalah lebih sedikit daripada jumlah jisim bulan. Asteroid dipercayai merupakan lebihan cakra protoplanet yang tidak membentuk planet ketika pembentukan sistem suria dahulu. Sesetengah asteroid mempunyai bulan.
Kebanyakan asteroid berada di gelang asteroid dalam orbit bujuk antara Marikh dan Mushtari. Salah satu cara untuk mengelaskan asteroid ialah melalui saiz objek. Pada masa ini, asteroid didefinisikan sebagai objek yang mempunyai saiz melebihi 50 meter diameter yang membezakan mereka dengan meteoroid yang selalunya bersaiz lebih kecil. Perbezaan ini dibuat kerana saiz besar asteroid membolehkannya selamat melalui atmosfera bumi dan menghentam bumi. Meteoroid pula selalu berkecai di atmosfera bumi. Secara asasnya, asteroid ialah objek berbatu yang bersaiz lebih besar daripada meteoroid tetapi kecil daripada planet. Tiga kelas komposisi asteroid adalah jenis C, S dan M. Asteroid jenis C iaitu chondrite adalah yang paling biasa. Mungkin terdiri daripada batu-batu tanah liat dan silikat dan berwarna gelap. Mereka adalah antara objek paling kuno di sistem suria. Jenis S atau berbatu terdiri daripada bahan silikat dan besi nikel. Jenis M adalah logam atau besi nikel. Perbezaan komposisi asteroid berkaitan dengan sejauh mana matahari terbentuk. Tiga klasifikasi utama asteroid iaitu yang pertama, asteroid jalur utama antara Marikh dan Mushtari dianggarkan mengandungi antara 1.1 hingga 1.9 juta asteroid yang lebih besar dari diameter 1 km. Yang kedua, Trojan asteroid. Ia berkongsi orbit dengan planet yang lebih besar tetapi tidak bertembung dengannya kerana mereka berkumpul di sekitar dua tempat khas di orbit yang disebut di titik L4 dan L5 Lagrangian. Yang terakhir adalah asteroid dekat bumi. Objek-objek ini mempunyai orbit yang melintas dekat bumi. Asteroid yang benar-benar melintasi jalur orbit bumi dikenali sebagai pelintas bumi. Graviti Mushtari yang besar dan pertembungan jarak dekat dengan Marikh atau objek lain mengubah orbit asteroid, menjauhkannya dari jalur utama dan melemparkannya ke pelbagai arah melintasi orbit planet lain. Asteroid dan serpihan asteroid yang sesat menghentam bumi dan planet-planet lain pada masa lalu memainkan peranan utama dalam mengubah sejarah geologi planet-planet dan dalam evolusi kehidupan di bumi. Apakah struktur atau kandungan asteroid yang bertindak seperti bom atom? Mengapa asteroid bersifat ledakan? Asteroid terdiri daripada batu keras. Komposisi asteroid terutamanya ditentukan oleh jaraknya dengan matahari. Asteroid yang paling dekat dengan matahari sebahagian besar terdiri daripada karbon dengan jumlah nitrogen, hidrogen dan oksigen yang lebih kecil. Sementara yang lebih jauh terdiri daripada batu silikat. Pergeseran di antara asteroid ini dengan lapisan atmosfera menghasilkan percikan api dan menghasilkan tenaga tinggi. Ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki adalah sebanyak 15 kiloton, manakala ledakan asteroid mampu menghasilkan tenaga setinggi 100 juta megatan. Pada tahun 2013, sebuah meteor menghentam sebuah kawasan di Chelyabinsk, Rusia dengan tenaga sebanyak 500 kiloton, memusnahkan sebahagian besar kawasan tempatan dan mencederakan 1,000 penduduk tempatan. Pada 29 April 2020, NASA mengumumkan kehadiran sebuah asteroid besar dan berpotensi bahaya melintasi bumi. Asteroid 527681998 OR2 akan melintas hampir dengan bumi dan bersaiz 1.8 km hingga 4 km. Memandangkan ukurannya besar, asteroid ini dapat menyebabkan kejadian hentaman besar di bumi jika ia berjaya memasuki planet ini. Gelombang letupan dan tenaga dari kesannya akan membakar sebahagian besar planet ini. Kemudian, letupan akan menghasilkan asap, habuk dan serpihan yang mencukupi untuk menutupi atmosfera dan mengelakkan cahaya matahari dari menembusinya. Dalam Islam jelas dinyatakan mengenai peristiwa Ad-Dukhan. Allah SWT menceritakan tentang asap yang pedih dan nyata menyelubungi bumi dalam satu tempoh masa dan merupakan tanda kiamat besar. Adakah asteroid dan hentaman meteor merupakan punca Dukhan seperti yang difirmankan? Kongsi komen anda.